Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Januari bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Amin Zuhail Mansur. Tajuk utama malam ini. Rompak berkumpulan guna pistol dan pedang larikan 6 ekor ayam. Juga seleweng kutipan zakat maib pasangan suami isteri dikenakan bon jaminan RM100,000. Suami isteri yang juga pengarah Emras Travel and Tours, Sdn Bhd mengaku tidak bersalah atas 63 pertuduhan gagal mematuhi perintah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM berjumlah RM589,031 kepada 21 mangsa tahun lalu. Dan agensi pengendalian umrah itu Datuk Zulkarnain Endon, 43 tahun, dan isteri Datin Mazwin Mustafa, 43 tahun, masing-masing didakwa atas 21 pertuduhan. Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 8 Jun 2023 hingga 25 Ogos 2023 di Pejabat TTPM Persiaran Perdana Presin 2 Putrajaya. Mereka didakwa mengikut Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Penggunaan 1999. Jika sabit kesalahan, denda maksimum RM10,000 atau penjara maksimum 2 tahun. Hakim kemudian menetapkan jaminan RM6,300 untuk kedua-dua pengarah dengan seorang penjamin dan syarat seperti diminta pihak pendakwaan. Dan ini pula pasangan suami isteri yang direman bagi membantu siasatan kes penyelewengan kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP sebanyak RM9.62 juta dibebaskan dengan jaminan bon mahkamah dan setiap individu dikenakan jaminan bon sebanyak RM50,000 seorang. Mahkamah mengeluarkan perintah itu mengikut Seksyen 118 Kanun Tata Cara Jenayah. Pasangan suami isteri itu tiba di Kompleks Mahkamah Ipoh sekitar jam 9.30 pagi. Mereka telah direman selama 10 hari bermula 6 Januari lalu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan iaitu melakukan pecah amanah. Kedua-dua individu tersebut ditangkap oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman dan JSJK Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak di sebuah lokasi di Kuala Lumpur selepas menerima laporan daripada MAIP. Siasatan awal mendapati suspek menjalankan transaksi kutipan menerusi dalam talian dan dipercayai gagal mendepositkan zakat bermula Mac hingga September 2023. Tiga buruh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan merompak secara berkumpulan menggunakan pistol dan pedang sebelum melarikan 6 ekor ayam November tahun lalu. Muhammad Syafi'i Mukhtar, Muhammad Arif Fadilan Ismail dan Muhammad Zurmi Mat Hassan dituduh dengan niat bersama melakukan rompakan berkumpulan ke atas Muhammad Faris Nur Halim, 24 tahun. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Kampung Lubuk Jambu, Kota Baru 11.30 malam 18 November tahun lalu. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 397 Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebatan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin dengan RM25,000 setiap seorang. Kes akan disebut semula 15 Februari depan. Di Melaka, seorang perabat tentera didenda RM2,400 oleh Mahkamah Magistrate Air Keroh atas pertuduhan menceroboh dan menyamar di rumah Panglima 3 Division Camp Terendak, Sungai Udang, November tahun lalu. Dan Muhammad Fikri Syaif, 35 tahun dijatuhi hukuman itu selepas membuat pengakuan bersalah.
Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di pos Sri Setia Kem Terendak di dalam daerah Melaka Tengah kira-kira pukul 6:09 pagi 14 November tahun lalu. Mengikut fakta kes, tertuduh sebelum ini berpangkat staf sarjan dan telah dilucutkan pangkat kepada Prebet susulan masalah disiplin selain dalam proses diberhentikan kerja semasa kejadian. Mahkamah memerintahkan tertuduh didenda RM2,000 bagi pertuduhan pertama atau 1 bulan penjara jika gagal bayar. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh dikenakan denda RM400 atau jika tidak boleh, dipenjara 10 hari. Tiga lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Session Alustar atas pertuduhan menggunakan dokumen palsu. Dipercayai untuk mendapatkan pengurangan duty kereta mewah sedangkan kenderaan tersebut tidak layak menerimanya. Namun hakim menetapkan esok sebagai tarikh jatuh hukum. Hakim membenarkan Muhammad Noh Hussein, 47 tahun, diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin, manakala Muhammad Khairul dibenarkan jamin RM10,000 dengan seorang penjamin dan Fairul Ismazi diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Muhammad Noh yang merupakan bekas pengurus gudang didakwa atas dua pertuduhan pilihan iaitu menggunakan surat akaun palsu bertarikh 6 Mei 2014 dan menggunakan borang kastam palsu di Pejabat Kastam Daerah Langkawi Dermaga Tanjung Lembung di Langkawi pada 21 Mei 2014 dan 1 Jun 2021. 10 lagi pertuduhan pilihan membabitkan dokumen palsu yang dihadapi Muhammad Noh dipertimbangkan sebagai take into consideration di bawah Seksyen 171A Kanun Tata Cara Jenayah. Sementara itu, Muhammad Khairul yang bekerja sebagai Rana didakwa atas dua pertuduhan menggunakan borang kastam pengisytiharan barang-barang yang diimport palsu di Pejabat Kastam Daerah Langkawi Dermaga Tanjung Lembung di Langkawi pada 27 April 2021 serta antara 21 April dan 22 April 2021. Fairul Ismazi yang bekerja sendiri juga didakwa menggunakan borang kastam perisytiharan barang-barang yang diimport palsu di lokasi sama pada 22 November 2021. Pada Julai tahun lepas, SPRM menahan 7 lelaki dipercayai ejen kastam kerana disyaki terlibat dalam kegiatan mengurangkan duty kereta mewah secara tidak sah sehingga menyebabkan ketirisan cukai kastam berjumlah kira-kira RM33 juta. Baik, misteri kehilangan beberapa ekor lembu milik penternak di kampung Gong Awang Lip, Kuala Nerus terjawab dengan tertangkapnya seekor ular sawa sepanjang 6 meter pada 8.20 malam semalam. Dan menurut seorang penduduk Muhammad Fauzi 35, bulan lepas seekor anak lembu miliknya hilang, dipercayai di baham ular sawa seberat kira-kira 120 kilogram itu. Katanya seorang penduduk yang lain juga turut mengadu kehilangan anak lembu 2 bulan lalu dan dipercayai di baham ular yang sama. Ular sawa batik itu ditemui ketika dia sedang mencari lembu miliknya dan secara tiba-tiba ternampak ular berkenaan di dalam parit berhampiran jalan. Muhammad Fazri berkata dia yang takut untuk bertindak sendirian menangkap ular itu kemudian menghubungi Pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu. Sebelum ni sudah ada kejadian anak lembu di bahang ular. Jadi bila tertangkapnya ular ni kita masih lega lah. Dan kita yakinlah mana ular ni ular yang sama yang membahang anak lembu. Jumpa kat mana ni? Jumpa di tepi parit tempat kita biasa letak lembu. Tambahnya lagi, dia dan penduduk di kampung lega dengan tertangkapnya reptilia tersebut kerana lokasi ular sawa itu ditangkap terlalu dekat dengan kediaman mereka. Anggota kita mengalami kesukaran juga untuk menangkap dia sebab dengan keadaan dia yang sangat boleh dikatakan besar dan panjang, berukuran lebih kurang 6 meter, berat dianggarkan 120 kilo. Dan mengambil masa lebih kurang dalam 25 minit ke 30 minit untuk kita dapat tangkap ular tersebut. Ular tersebut dibawa ke pejabat APM untuk disimpan sebelum diserahkan kepada pihak Jabatan Perhilitan Terengganu untuk tindakan lanjut. Surat tawaran haji akan dikeluarkan dalam masa terdekat.
Pemakaian uniform sekolah masih relevan untuk pelajar darjah 1 sehingga tingkatan 5 supaya ada identiti yang khusus menggambarkan mereka adalah warga sekolah. Dan menurut penganalisis pendidikan Dr. Abu Zarin Selamat, pemakaian seragam itu juga mengurangkan jurang ekonomi antara pelajar. Ketika ini, Kementerian Pendidikan KPM sedang mengumpul pandangan dan input daripada semua pihak berhubung garis panduan pemakaian murid ke sekolah sama ada tidak perlu memakai pakaian seragam untuk sesi persekolahan akan datang. Namun, Dr. Abu Zarin berkata perkara itu akan meruntuhkan lagi semangat pelajar kerana berasa dirinya terpinggir kerana tidak standing dengan pemakaian rakan sekelas yang lebih berkemampuan. Justru beliau menyarankan agar pihak Kementerian Pendidikan mengkaji semula segala faktor yang akan timbul jika memberi kebebasan dalam berpakaian. Pakaian yang ada pada ini yang saya lihat satu identiti. Kalau kita nak gunakan maksud kebebasan ataupun memberikan kelonggaran kepada pihak sekolah, khususnya para pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, dengan pakaian yang seperti mana dipakai oleh pelajar universiti, pelajar pra-universiti tingkatan 6, saya kurang setuju lah. Pada peribadi saya kurang setuju sebab golongan pelajar-pelajar ni sekolah rendah sampai sekolah menengah form 5 ini merupakan golongan pelajar-pelajar yang sedang dibentuk, yang sedang diasuh, kemudian yang sedang mencari identiti yang mereka cari. Kalau diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya seperti mana di universiti dan di pra-universiti, saya bimbang akan wujud beberapa jurang. Dalam masa sama katanya, kebebasan berpakaian juga perlu diberikan kepada pelajar ketika berdepan cuaca melampau. Untuk rekod, pada 3 Mei 2023, KPM membenarkan murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi memakai pakaian sukan ekoran cuaca panas dan kebenaran khas itu bertujuan mengelakkan komplikasi kesihatan. Pelepasan nyamuk Aedes Berwolbachia akan diperluas ke 10 lokaliti baru susulan keberkesanannya menurunkan kes denggi di negara ini dan dana RM4 juta setahun diperlukan bagi menampung kos operasi tersebut. Cadangan itu diputuskan pada mesyuarat Jawatankuasa Kabinet menangani denggi pertama tahun ini. Jadi, Jawatankuasa Kabinet mencadangkan perluasan pengoperasian nyamuk Aedes Berwolbachia melalui penambahan 10 lagi lokaliti bagi pelepasan nyamuk Aedes Berwolbachia yang memerlukan dana sebanyak 4 juta setahun bagi menampung kos operasi. Itu komitmen kami tadi dalam Jawatankuasa kementerian ini, dalam Jawatankuasa mesyuarat Jawatankuasa Kabinet. Program pelepasan nyamuk Aedes Berwolbachia telah dilaksanakan di 32 lokaliti melibatkan 7 negeri bermula tahun 2019. Dari jumlah itu, 19 lokaliti telah lengkap 2 tahun 6 minggu dan penilaian keberkesanan menunjukkan penurunan kes denggi 45% hingga 100% berbanding sebelum pelepasan. Menurutnya, Jawatankuasa Kabinet juga mencadangkan penglibatan pihak berkuasa tempatan PBT dengan menjadikan pelepasan nyamuk Aedes Berwolbachia sebagai projek angkat oleh PBT. Karnival Haji Umrah dan Pelancongan PJH tahun ini diperluas kepada pakej pelancongan. Dan Pengarah Eksekutif Haji Datuk Seri Syed Saleh Abdul Rahman berkata, pihaknya menyasarkan kehadiran 10,000 pengunjung dengan memberikan pelbagai tawaran istimewa. Karnival yang sinonim mempromosikan haji dan umrah di bawah kendalian tabung haji itu turut bekerjasama dengan Persatuan Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia atau Bumiputera Malaysia. Pakej Rahmah seperti tahun lepas, di mana harga pakejnya ialah di bawah RM50,000. Saya rasa ini satu yang cukup munasabah, memandangkan kalau kita lihat dari segi kos haji sekarang tahun lepas kos haji ialah RM30,850 untuk muasasah. Jadi tambah sedikit saja dah dapat pergi dengan pakej melalui pakej Rahmah. Jadi ini satu usaha daripada peringkat PJH sendirilah.
Menerusi karnival PJH, bakal jemaah haji berpeluang untuk menilai kesemua pakej yang ditawarkan oleh 25 syarikat yang berdaftar di bawah lesen sah pengelola jemaah haji dan membuat keputusan mengikut kesesuaian dan kemampuan masing-masing. Antaranya pakej di bawah RM50,000. Dan sudah pasti majoriti pakej-pakej yang disediakan oleh PJH ialah selling point dia ialah tempat penginapan yang berdekatan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, dan sudah tentu sekali dari segi makan minumnya semua dalam konsep buffet dan juga berbagai program-program ibadah yang komprehensif dan program-program ziarah dan seumpamanya. Ya. Karnival PJH akan diadakan selama 3 hari bermula 19 hingga 21 Januari di Movenpick Hotel dan Convention Centre MHCC Sepang. Selain tawaran pakej haji, umrah dan pelancongan, pelbagai aktiviti turut disediakan, antaranya kuis dan cabutan bertuah dengan tawaran lumayan termasuk pakej menunaikan umrah. Penganjuran PJH tahun lalu berjaya mencapai sasaran dengan kehadiran lebih 5,000 pengunjung membabitkan RM1 juta transaksi. Sementara itu, surat tawaran haji bagi tahun 1445 Hijrah akan diedarkan kepada bakal jemaah dalam masa terdekat. Dan Datuk Seri Syed Saleh berkata perkara itu dalam peringkat akhir penilaian. Doakan. saya pun sukar untuk saya nak bagi tarikh yang tepat kerana kita masih lagi dalam proses terakhir. Proses yang terakhir dalam masa yang amat terdekat, insya-Allah. Mengenai kos ibadah haji bagi musim kali ini, beliau mengakui kemungkinan akan berlaku kenaikan kos disebabkan pelbagai aspek terutama inflasi, pelaksanaan cukai nilai tambah atau VAT di Arab Saudi dan pergerakan nilai mata wang asing antara ringgit Malaysia, mata wang Saudi dan dolar Amerika Syarikat dengan memaklumkan perkara itu di luar kawalan tabung haji. Tentera Israel bunuh tebusan mereka tanpa sedar. Akibat serangan membuta tuli Zionis tanpa henti, mereka berkemungkinan telah membunuh tebusan mereka sendiri. Dan jurucakap Hamas Abu Ubaidah berkata, nasib kesemua tawanan itu ketika ini tidak diketahui. أما فيما يتعلق بموضوع الأسرى الصهاينة فنريد أن نقول إن مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا. أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني، وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة. وقيادة العدو وجيشه يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الملف. Ini penampilan pertama Abu Ubaidah di televisyen selepas berminggu-minggu tidak muncul yang menyebabkan pelbagai spekulasi timbul hingga ada yang menyangka beliau turut syahid. Tambah Ubaidah, perbincangan untuk menghentikan perang ketika ini amatlah tidak berguna kerana Zionis laknatullah nekat untuk meneruskan perang menghapuskan penduduk Gaza. Dalam pada itu, Hamas dilapor sudah memusnahkan 1,000 kenderaan Zionis. Sementara itu, selepas 100 hari perang, buat pertama kali Hamas menyiarkan video 3 tebusan Israel yang masih hidup. Mereka ialah Noah Argamani, 26 tahun, Yoshi Sharabi, 58 tahun dan Itai Svirsky, 38 tahun. Ketiga-tiga tebusan itu ditahan sejak 7 Oktober lalu. Video berdurasi 37 saat yang tidak diketahui tarikhnya itu berakhir dengan pemberitahuan bahawa nasib ketiga-tiga tebusan itu akan diketahui esok. Tebusan juga merayu kepada Netanyahu agar bawa mereka pulang dan mahu peperangan dinoktahkan. Selain tawanan sendiri, Hamas juga mahu Zionis menghentikan perang walaupun mengetahui permintaan itu tipis. Dalam pada itu, sepanjang
Sepanjang 100 hari konflik, sekurang-kurangnya 24,100 rakyat Gaza telah terbunuh dan hampir 61,000 lagi cedera. Sementara itu, desakan dunia agar genjatan senjata dikuatkuasakan di Gaza dizahirkan menerusi protes yang diadakan di beberapa negara. Di Washington, ribuan rakyatnya turun di jalanan dan melaungkan desakan ke atas Presiden Amerika Syarikat Joe Biden agar pemimpin negara itu mendesak Israel untuk menghentikan genosid ke atas Gaza. Sementara itu, di Afrika Selatan, himpunan parti ANC menjelang pilihan raya negara itu turut menzahirkan solidariti ke atas Gaza. Like we before 1994, they stood with us. Many people around the world stood with us, and the people of Palestine faced the brutal enemy as well as we did. Nelson Mandela famously declared that our own freedom as South Africans is incomplete without the freedom of Palestinians. Laungan Free Palestine juga turut bergema di dataran Parlimen di tengah London. Bendera Palestin serta plakat solidariti Gaza memenuhi lautan manusia. Hampir 20 tahun tsunami 2004 Aceh, Indonesia berlaku. Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Bandar Aceh, Profesor Dr. Azman Ismail berkata, sehingga kini bencana alam terburuk dalam sejarah yang direkodkan itu memberi kesan mendalam dan memilukan buat penduduk Aceh. Namun, di sebalik ujian yang menimpa, penduduknya memiliki sebuah wilayah baru, hasil usaha kerja keras rakyatnya dan keprihatinan masyarakat dunia. Aceh kembali membangun lebih baik dari sebelumnya. Bencana yang berlaku pada 7.59 pagi dengan gempa bermagnitud 9.3 di dasar Lautan Hindi, 160 batu dari barat Pulau Sumatera menghasilkan tsunami yang dianggar 2 kali ganda lebih besar impaknya daripada bom yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Ombak setinggi hampir 100 kaki menghancurkan wilayah Aceh, sekaligus dianggarkan meragut 160,000 nyawa daripada keseluruhan 320,000 populasi Aceh dengan lebih 500,000 hilang tempat tinggal. Aceh sudah mulai berkembang. Dulunya bangunan-bangunan yang ada itu bangunan-bangunan lama. Tapi dengan adanya tsunami, rakyat bekerja dan bantuan dari berbagai pihak termasuk dari Malaysia sehingga kami bisa membangun bangunan yang lebih bagus ketimbang bangunan yang dulu. Ini kami mendapat rubba darratin nafi'atun, kata orang Arab. Banyak kemelaratan itu membawa manfaat. Beliau berkata demikian dalam program Assalamualaikum di studio TV Al-Hijrah pagi tadi. Dan menurutnya terdapat beberapa masjid tidak runtuh ketika berlakunya tsunami, sementara bangunan lain ranap ditelan ombak. Ia termasuklah Masjid Raya Baitur Rahman dan Masjid Rahmatullah. Jika diamati, katanya, situasi itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu beliau menasihatkan agar umat Islam seharusnya berusaha untuk muhasabah diri dan mengambil iktibar di sebalik ujian itu dan berusaha untuk istiqamah menjadi insan yang lebih baik. Dan itu sekian berita Al-Hijrah. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.